Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Encik Muhammad Jasri selaku pensyarah saya yang mengajar kursus Falsafah Ilmu HNF 3012 pada semester ini di kumpulan kuliah M. Nama saya Muhammad Fakri bin Angterian daripada Fakulti Sains dan Matematik ISMP Biologi semester 3 dengan nombor matrik di 2018-208-5777. Video ini dihasilkan bagi tujuan melengkapkan tugasan pentaksiran akhir yang menggantikan peperiksaan akhir. Di dalam tugasan ini, saya diberi pilihan untuk memilih satu tajuk daripada 3 tajuk. Jadi, saya memilih tajuk yang pertama iaitu perbandingan teori kebenaran struktural paradigmatik dan teori kebenaran performatif. Video ini mengandungi 4 bahagian iaitu pengenalan, pemujahan, perbandingan dan refleksi peribadi. Sebelum kita memfokuskan teori kebenaran struktural paradigmatik dan performatif, terlebih dahulu kita perlulah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kebenaran. Manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk mengetahui sesuatu perkara. Di dalam konsep falsafah ilmu, terdapat beberapa cabang yang boleh diperbahaskan iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dalam perbincangan ini, penekanan terhadap salah satu cabang iaitu epistemologi yang berkaitan dengan teori ilmu pengetahuan telah dikaitkan dengan teori kebenaran. Epistemologi merupakan cabang yang membahaskan segala isu yang menjadi permasalahan kepada ilmu pengetahuan. Kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri daripada 2 suku kata iaitu epistem, pengetahuan dan logos, ilmu, fikiran dan percakapan. Secara amnya, epistemologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis mengenai bagaimana proses pengetahuan boleh diperoleh. Secara ringkasnya, cabang ini merangkumi 2 ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Dalam epistemologi, ianya turut membahaskan kebenaran pengetahuan di mana ianya berketetapan dengan topik yang saya akan bincangkan pada hari ini iaitu teori kebenaran pengetahuan atau dikenali sebagai the theory of truth. Teori kebenaran merupakan pengetahuan versus ilmu pengetahuan. Ilmiah adalah mengikut metod yang sistematik, analisis dan pengujian data. Kebenaran adalah satu konsep yang abstrak. Apabila kita mempersetujui sesuatu perkara, maka kita akan mengatakan perkara itu benar ataupun mengakui perkara itu membawa kebenaran. Akan tetapi, ahli falsafah mempunyai pelbagai pendapat yang berbeza untuk mendefinisikan kebenaran ini kerana ianya amat rumit dari sudut nilai kebenaran. Seperti yang kita tahu, teori kebenaran terbahagi kepada 5 bahagian. Akan tetapi, saya akan jelaskan 2 daripada 5 tersebut. Yang pertama adalah teori struktural paradigmatik. Teori struktural paradigmatik adalah kebenaran berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu dan didukung oleh sekelompok komuniti ilmuwan. Nilai bersama yang menjadi penentu penting dari perilaku kelompok ianya berfungsi sebagai keputusan yang diterima dalam hukum yang tidak bertulis. Teori ini juga diasaskan oleh tokoh falsafah yang terkenal iaitu Thomas Samuel Kuhn dan Robert T. Frederick. Thomas Samuel Kuhn berpendapat bahawa terminologi adalah kunci yang dipakai dalam ilmu pengetahuan. Robert T. Frederick pula berpendapat bahawa prinsip-prinsip dasar yang menentukan pelbagai pemandangan manusia terhadap dunia. Teori ini dinyatakan benar jika teori tersebut berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu dan ada para ilmuwan yang menyedari atau menyokong paradigma itu. Banyak sejarawan dan ahli falsafah sains kontemporari menekankan bahawa sekumpulan fenomena atau realiti yang dipilih oleh kumpulan ilmiah untuk dikaji ditentukan oleh pandangan realiti tertentu yang telah diterima secara a priori oleh kumpulan itu. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Kuhn dan pandangan dunia oleh Sadar.
Paradigma adalah persamaan anggota komuniti saintifik, atau dengan kata lain, komuniti saintifik adalah orang yang mempunyai paradigma yang sama. Komuniti saintifik dapat mencapai kata sepakat kerana adanya paradigma. Sebagai gabungan komitmen kumpulan, paradigma adalah nilai bersama yang dapat menjadi penentu penting bagi tingkah laku kumpulan, walaupun tidak semua anggota kumpulan menerapkannya dengan cara yang sama. Paradigma menunjukkan keanekaragaman dalam penerapan nilai-nilai bersama yang memenuhi fungsi-fungsi esensi ilmu pengetahuan. Kita beralih pula kepada teori kebenaran performatif. Teori performatif adalah kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu, menjamin kehidupan sosial yang rukun, berperaturan, tertib dan stabil. Masyarakat beranggapan bahawa perkara yang benar adalah apa yang diputuskan oleh pihak berkuasa tertentu, walaupun keputusan ini sering bertentangan dengan bukti empirikal. Contoh yang saya boleh gambarkan di sini adalah yang pertama, penetapan 1 Syawal. Sebahagian masyarakat Malaysia mengikut fatwa atau pihak pemerintah dan sebahagian lagi mengikut fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Perkara yang sahih harus diputuskan oleh pemerintah. Selain itu, contoh lain yang boleh digambarkan di sini adalah penetapan pihak kerajaan dalam menetapkan mata pelajaran berwajib seperti subjek sejarah. Sebahagian masyarakat meyakini inisiatif yang diputuskan adalah bagus dalam membentuk perkembangan pendidikan di Malaysia kerana ianya diputuskan oleh pihak autoriti, walaupun keputusan tersebut tidak menunjukkan bukti-bukti yang jelas. Teori ini diasaskan oleh John Langshaw Austin dan diperkembangkan oleh Frank Ramsey dan Peter Stawson. Mereka berpendapat bahawa sesuatu pernyataan itu benar jika ianya membentuk satu kejadian realiti. Dalam fasa kehidupan, manusia kadang-kadang harus mengikut kebenaran prestasi. Pemegang kuasa rujukan boleh menjadi pemerintah, pemimpin agama, pemimpin tradisional, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Kebenaran prestasi boleh membawa kepada kehidupan sosial yang harmoni, kehidupan beragama yang teratur, adat istiadat yang stabil dan sebagainya. Orang yang hanya menekankan kebenaran dari sudut performatif ini tidak terbiasa untuk berfikir secara kritis dan rasional. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki inisiatif dan inovasi dan terlalu memfokuskan kebenaran itu diputuskan oleh pihak berautoriti secara autokrasi. Di beberapa kawasan misalnya, ada yang masih berpegang teguh pada adat. Kebenaran yang diterapkan dalam kehidupan bersifat mutlak daripada pemimpin. Mereka tidak berani melawan keputusan pemimpin yang mutlak dan tidak terbiasa menggunakan alasan untuk mencari kebenaran. Terusnya, beralih pula kepada perbandingan di antara teori kebenaran struktural paradigmatik dan teori kebenaran performatif. Perbezaan di sini dapat dinilai melalui dua aspek. Yang pertama adalah ciri-ciri kedua-dua teori kebenaran ini dan yang kedua adalah kelemahan teori ini. Untuk aspek ciri-ciri teori ini, dapat dilihat bahawa teori struktural paradigmatik kebenaran diperoleh daripada andaian dalam pemikiran, manakala teori performatif kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu yang bersifat autokrasi. Seterusnya, teori struktural paradigmatik mempercayai rangkaian fenomena atau realiti berdasarkan kelompok tertentu dan diterima a priori, manakala teori performatif mempercayai sesuatu kebenaran melalui pelaksanaan keputusan pihak berautoriti seperti pemerintah, pemimpin agama, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Akhir sekali, teori struktural paradigmatik manusia bebas mencari kebenaran, manakala performatif bersifat autokrasi yang tidak bebas mencari hak kebenaran walaupun bukti kajian diperoleh dan tidak merubah pemikiran masyarakat tersebut untuk mengubah pemikiran mereka disebabkan keteguhan dalam diri yang hanya mengikut segala perkara yang diputuskan oleh pemerintah. Dari aspek kelemahan, teori struktural paradigmatik boleh menyebabkan pemalsuan paradigma yang sekaligus menyebabkan teori yang telah ditetapkan ditolak kerana hasilnya negatif. Bagi performatif pula, ia tidak mendidik anggota masyarakat berfikir secara kritis dan rasional kerana asyik mengikut telunjuk pemimpin yang sekaligus menyebabkan masyarakat kurang inisiatif dan inovatif kerana terbiasa mengikut kebenaran secara autokrasi. Akhirnya,
kita telah sampai ke penghujung ulasan di mana saya akan memberi sedikit refleksi peribadi dalam tempoh menyiapkan tugasan pentaksiran akhir ini. Sememangnya agak sukar untuk memahami secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan teori struktural paradigmatik dan performatif ini. Ianya memerlukan beberapa hari dan beberapa kali pembacaan daripada nota-nota falsafah ilmu dan beberapa jurnal yang dijumpai di dalam laman sesawang. Sekiranya tidak dibaca dengan teliti, maka kefahaman itu sukar untuk dicapai kerana ianya perlu dilihat dan dinilai dari sudut falsafah yang mendalam dan bahasa yang begitu tinggi. Sebagai seorang bakal guru, ilmu ini perlu saya ketahui agar bentuk-bentuk pengajaran yang sesuai boleh saya implementasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang sememangnya pendidikan menjurus kepada sesuatu kebenaran ilmu pengetahuan, dan teori kebenaran yang akan diguna pakai di dalam satu proses pengajaran perlulah melibatkan kelima-lima teori kebenaran, bukan hanya berfokus pada satu teori. Sekian, terima kasih.